Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya bagi penonton Ruang Bicara malam ini bersama saya Hilman Jamil. Dan malam ini kita akan berbincang mengenai kajian separpenggal rancangan Malaysia ke-12 yang telah pun dibentangkan hari ini. Dan seperti sedia maklum, Kerajaan Perpaduan sedang mempersiapkan negara bagi menempuhi fasa kedua kajian separpenggal rancangan Malaysia ke-12 ataupun RMK-12 yang bertemakan mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi dengan 3 tumpuan utama, iaitu memperkukuh kemampanan, membangunkan masyarakat sejahtera dan juga menuju negara berpendapatan tinggi. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan sebanyak 17 anjakan yang melibatkan 71 inisiatif utama telah diperkenalkan bagi memastikan keberhasilan perkara yang disasarkan oleh kerajaan. Dan salah satu daripada cabang ataupun anjakan yang cukup penting bagi negara kita adalah sumber manusia itu sendiri. Dan sesuai dengan topik kita malam ini, RMK-12, Senario Bakat Negara, saya tidak kesorangan, akan ditemani oleh Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi khabar baik. Saya pasti Datuk Seri mungkin dari Putrajaya dan juga terlibat pada awal tengah hari tadi. Ya, saya pagi tadi saya di Parlimen mendengar ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri membentangkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Datuk Seri melihat bagaimana secara gambaran awal lah kajian separuh penggal ini untuk pada saya kajian separuh penggal ini sangat penting untuk dilakukan dan berbanding dengan kajian separuh penggal yang biasa dilakukan. Saya fikir yang amat berhormat Perdana Menteri telah memberikan fokus yang lebih kepada beberapa perkara yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia, arah tuju ekonomi, aspek kemampanan alam sekitar dan sebagainya. Saya fikir itu sangat ketara. Dan apabila kita berbicara tentang sumber manusia ni, Datuk Seri, tentunya ia antara satu segmen yang cukup penting dalam mana-mana negara sekalipun. Sumber manusia. Banyak negara tidak ada sumber asli. Betul. Tidak ada kaya dengan tak ada minyak, tak ada gas, tak ada logam dan sebagainya. Negeri yang kecil tapi mereka mempunyai sumber manusia yang cukup hebat. Jepun, Singapura, Switzerland sebagai contoh, ini sebuah negara-negara yang sangat kecil bukan saja dari segi saiz tetapi dari segi sumber asli. Betul. Malah keluasan negara mereka pun kecil. Tetapi yang dibangunkan ialah sumber manusianya. Dan dengan sumber manusia yang hebat, mereka dapat menjadi negara yang maju, negara yang terarah dan negara yang disegani. Dan berbicara tentang RMK-12 bagi kajian separuh penggal KSP ini, ada 17 anjakan. Tentunya akan terlibat juga untuk Kementerian Sumber Manusia anjakan-anjakannya. Daripada 17 itu sekurang-kurangnya 2 anjakan besar adalah diterajui oleh Kementerian Sumber Manusia dan daripada 71 inisiatif ataupun strategi tersebut 7 diterajui oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi Kementerian Sumber Manusia ini sekurang-kurangnya terlibat secara keseluruhan. Apa pun nak buat berkaitan dengan pembangunan sumber manusia juga, kalau tidak dasarannya 3 dasar. Infrastruktur yang besar yang kita bina akan tidak dapat dibangunkan, tak dapat dimanfaatkan kalau kita tidak mempunyai sumber manusia yang mantap. Apa antaranya, Datuk Seri? Mungkin daripada nombor 1 ialah perlindungan sosial. Yang keduanya ialah tentang bakat. Jadi hari ini kita akan bincangkan kedua-dua perkara tersebut dan banyak hal yang perlu dimaklumi oleh masyarakat secara keseluruhan tentang perlindungan sosial. Sebab sebahagian besar daripada kita beranggapan bahawa ini semua tanggungjawab kerajaan. Bagi mereka yang kita mesti ingat bahawa tenaga kerja di Malaysia ini berjumlah kira-kira 18 juta. 18 juta. 18 juta. Daripada 18 juta itu 1.6 juta bekerja dengan kerajaan ataupun agensi kerajaan. Selebihnya 16.4 juta itu bekerja di sektor swasta ataupun di sektor gig ataupun secara persendirian. Dan mereka perlu ada perlindungan sosial yang mantap. Perlindungan sosial bukan untuk pekerja sahaja tetapi untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka. Dan ini sangat penting untuk kita bincangkan. Dan dalam konteks masa perlindungan sosial kita ini, kita mencarum dalam perkeso. Dan caruman kita hanya 2.25% daripada gaji yang diperolehi. Dan ini adalah caruman paling kecil sekali di Asia Tenggara ni. Paling kecil? Paling kecil.
Di Singapura itu 8%. Ada negara yang 10%. Kalaulah di negara-negara Eropah, ada yang sampai 28% caruman. Jadi mereka membayar caruman itu untuk kesihatan, untuk insurans pekerjaan, untuk insurans luar pekerjaan, dan bukan sahaja untuk mereka tapi untuk keluarga mereka. Ya, kalau caruman kita ni biasanya untuk pekerja saja. Kemudian tu selepas pencen, selepas bersara, itu caruman kita semasa kita bekerja. Lepas bekerja, perlindungan sosial itu ditanggung sendiri oleh mereka sama ada menggunakan duit yang disimpan dalam EPF ataupun tabungan masing-masing. Jadi secara tak langsung beban itu akan jatuh pada kerajaan sebab mereka ini dianggap sebagai golongan yang berpendapatan rendah, yang terpaksa diberikan pelbagai macam bantuan. Dan sebahagian daripada mereka mungkin yang tak cakna tentang pengurusan keuangan yang baik itu akan jatuh miskin di akhir hayat mereka. Yang kedua yang saya nak sebutkan juga ialah dari segi pengurusan bakat. Ini bakat asalnya buruh. Kemudian tu istilah yang digunakan ialah sumber manusia. Sekarang ini menggunakan istilah bakat. Bakat. Jadi pengurusan bakat di Malaysia ini sangat penting. Kita mesti ingat 1.13 juta penduduk Malaysia, rakyat Malaysia bekerja di Singapura. Itu tak termasuk yang telah menjadi warga Singapura. Betul. Ya, pada masa yang sama kita ada lebih daripada 2 juta warga asing bekerja di Malaysia dalam berbagai sektor, termasuklah sebagai expatriate. Expatriate ni maksudnya mereka ini ada kelayakan, mereka ini ada kemahiran, mereka ada juga sumbangan yang besar kepada sesuatu sektor. Ya, dan kita ada 3 kelompok expatriate ataupun pekerja yang kita anggap sebagai pekerja mahir lah. Kalau tidak, mereka tak boleh masuk ke Malaysia. Gaji mereka pun ditetapkan berapa, yang kalau kelompok ketiga itu 15,000 ke atas. Kelayakan mereka, gaji mereka semua telah ditentukanlah. Expatriate di Malaysia ni ada lebih daripada 113,000 orang. Ya, mereka datang ke sini bekerja dalam sektor-sektor tertentu, khususnya perkilangan. Ya, biasanya kalau ada syarikat melabur ke Malaysia, dia akan bawa beberapa orang atau sejumlah orang expatriate membantu mereka untuk membangunkan perniagaan mereka di Malaysia. Jadi ini yang kita kena fikirkan. Generasi kita, universiti kita hebat di Malaysia. Ini saya nak sebutkan ya. Saya memang ada pengalaman sedikit bekerja di universiti 25 tahun. Cukup terkenal Datuk Seri. Kemudian bekerja sebagai ketua setiausaha Kementerian Jagaan Universiti. Tak banyak negara yang ada 5 universiti mereka terangkum dalam 200 terbaik dalam dunia. Ya, jarang Datuk Seri. Tak banyak negara ya. Dan ini mengikut apa yang kita sebutkan sebagai World Ranking, World University Ranking. Negara seperti Amerika, Britain, Australia, Jepun, Jerman, China dan Malaysia. Ya, negeri seperti India tak termasuk dalam negara yang mempunyai lebih daripada 5 buah universiti mereka. Hebat kita ni. Dan terangkum dalam yang terbaik 200. Jadi saya fikir itu pencapaian yang cukup baik. Dan Universiti Melaya pun kedudukannya cukup selesa di 67, 68 macam tu. Ya, ini maknanya dari segi pencapaian akademik kita baik. Peluang kerja banyak. Orang datang berbondong-bondong ke Malaysia. Separuh tu sanggup datang naik bot yang kecil untuk berlabuh di Malaysia. Tapi persoalannya, ada di antara masyarakat kita yang tidak mendapat gaji ataupun upah yang baik dari segi pekerjaan. Memang ramai yang bekerja, tapi secara keseluruhan sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Perdana Menteri, kita mensasarkan min upah itu sebanyak 2,900 sebulan. Pekerja di Malaysia kita kurang daripada itu. Maknanya walaupun ramai yang bekerja, tapi pendapatan kita rendah. Ya, kenapa pendapatan kita rendah? Pertama, mungkin disebabkan oleh terlampau banyak pekerja asing yang murah. Dan mereka lebih, majikan lebih suka ataupun berminat untuk menggaji pekerja asing. Walaupun nak dapat pekerja asing tu sekarang ni semakin lama semakin susah.
Dan kita juga ada banyak risiko mengendalikan pekerja asing. Yang kedua, pekerja di Malaysia ini selalu memilih, katanya lah, ini apa yang kami dapat Kajian dibuatlah. Menurut sumber yang diberikan kepada kami, memilih dan cepat berpindah kerja. Sedangkan kalaulah mereka dapat pekerja asing dan tempoh 2 tahun dia kerja kat Malaysia, majikan tak perlu fikirlah tentang dia akan kekal kat situ. Kalau ada 1,000 orang akan kekal kat situ. Sedangkan kalaulah ada pekerja tempatan, walaupun dia beri gaji yang tinggi, sekali ganda lebih tinggi pada pekerja asing, bagi contoh, gaji minimum kita 1,500 ya. Itu tak termasuk allowance, lebih masa, allowance hujung minggu, macam-macam allowance ada. Dan saya sering bertanya kepada pekerja-pekerja, sama ada di restoran ke, yang pekerja pembersihan ke, sebahagian besar dari mereka mendapat gaji 2,200 ke 3,000. Sebahagian besar yang saya tanya. Ini dalam tempoh seminggu mungkin saya bercakap dengan 10-15 orang, tak ada yang kata gaji 1,500. Dan biasanya saya bertanya kepada pekerja daripada Bangladesh ke ataupun Nepal, berapa hantar sebulan pulang ke keluarga mereka? Hantar 2,000 sebulan. Wow. Jadi maknanya mereka cukup selesa hantar 2,000, pendapatan lebihan mereka tu kira-kira RM1,000 tu sudah cukup untuk menampung keperluan hidup mereka di sini. Ya, ini situasinya, dan kita kena faham situasi ini, bahawa Malaysia ini memang melimpah ruah dari segi peluang pekerjaan di pelbagai peringkat. Itulah Datuk Seri, mahu atau tidak mahu, kita mesti bergantung juga pada akhirnya dengan pekerja asing ini. Jadi bagaimana kita nak tangani supaya bakat tempatan ini diutamakan dahulu. Ya. Seperti Datuk Seri katakan, mungkin gaji tidak memberikan mereka, apa orang kata, tarik minat mereka ni, gaji yang ditawarkan. Bagaimana, ya. Datuk Seri? Ini soalannya cepu mas. Bagaimana kita nak pastikan yang peluang ini diambil oleh pekerja tempatan, pada masa yang sama kita masih bergantung pada pekerja asing. Okay, dasar yang ditetapkan oleh kerajaan ni 15% daripada tenaga kerja kita adalah penduduk ataupun warga asing. Sekarang ni lebih daripada 15%. Ya, itu isunya. Dah dikira berapa peratus? Kalau dia 18 juta, lebih pada 2 juta adalah pekerja asing. Jadi mana dia dah lebih pada 20%. Okay. Dah lebih pada 20%. Kita nak 15% saja maksimum. Ini bagi membolehkan cukup ruang untuk pekerja tempatan. Saya sering bincangkan, pagi tadi pun saya ada bincang dengan beberapa orang berkaitan dengan kerja dalam sektor 3D. 3D ini. Dangerous, difficult and dirty. Ya. Disebabkan oleh ini menyebabkan kerja tu sangat lukratif, sangat lumayan dari segi pulangannya di banyak negara. Contohnya di Amerika, di Jerman, di Jepun. Pekerja dalam 3 sektor ni mahal gajinya banding dengan pekerja yang berada dalam sektor sebaliknya. Yang mudah, yang bersih, yang itu. Sebab bersih. Ya, bila bersih tu, tetapi sebaliknya di Malaysia, kita terbalik. Kita bagi... Itu murah ya? Yang tu yang murah. Kenapa hal ini berlaku? Disebabkan oleh kita mendapat peluang menggaji pekerja asing yang murah. Ya, kalaulah kita hadkan, ini yang sedang dibuat dalam inisiatif kita, multi-tier levy. Maknanya sebuah syarikat itu, majikan itu hanya boleh ambil pekerja asing jumlah tertentu pada levy tertentu. Kena bayar setiap tahun. 1,800 sekarang ni lebih kurang. Katalah dia ambil lebih daripada sejumlah pekerja. Saya bagi contoh sajalah ya. Katalah 100 orang pekerja pertama, 1,800. Apabila kita memperkenalkan multi-tier levy ini untuk 200 pekerja yang seterusnya, sekali ganda. Jadi kena bayar 3,500 contohnya lah. Kalaulah lebih daripada jumlah tu, kenakan 4 kali ganda daripada 1,800. Jadi orang pun berfikirlah nak ambil pekerja asing ataupun tidak. Apa peluang yang kita ada? Apakah kesempatan yang kita ada? Nombor 1, kita boleh melatih pekerja tempatan menggunakan mesin, menggunakan kemudahan-kemudahan terkini supaya kerja tersebut daripada susah jadi senang. Daripada dangerous jadi tidak bahaya. Daripada dirty, ni sebab 3D saya cakap bahasa Inggeris juga campur.
daripada 3D itu kepada kerja yang tidak terlampau kotor lah. Jadi ini berlaku sebuah syarikat yang terkenal, Sam Darby Plantation. Mereka telah melatih tiga bulan sahaja rakyat tempatan untuk bekerja di ladang. Ya, ladang ni tak tergambar kita sekarang ni anak-anak muda Nak kerja ladang ya? nak kerja ladang, tapi mereka berjaya menggaji anak-anak muda selepas latihan. Diberi gaji 3,000 sebulan, penempatan disediakan. Kemudian mereka ini menggunakan mesin bekerja. Kalaulah untuk menyembur racun ke ataupun menggunakan, saya fikir bukan menyembur racun, menyembur baja dan sebagainya, menggunakan drone. Ya, tak adalah kita pergi bawa cangkul satu petak ke satu petak yang lain. Begitu juga yang lain menggunakan jentera dan sebagainya. Jadi tak susahlah kerja tu. Tak memerlukan tulang pak kerat semata-mata. Jadi ini secara tak langsung akan menggalakkan pekerja tempatan. Kalaulah seseorang tu berada di kampung, diberikan pendedahan 3 bulan, dan mereka pada masa yang sama dapat menjaga mak bapa ataupun keluarga di kampung, dan gaji 3 bulan untuk 3,000 untuk di kampung tu, saya fikir cukup lumayan. Ya. Dan banyak syarikat sedang berusaha ke arah tersebut, dan kerajaan beri pelbagai insentif. Baik, penonton yang sedang menonton Ruang Bicara malam ini, saya akan buka talian untuk bagi anda bertanyakan soalan berkaitan dengan kajian separuh penggal ini, khususnya melibatkan sumber manusia ini. Anda boleh hubungi kami di talian 03-2604-0155 atau 03-2694-0155. Saya ulangi, soalan hanya berkaitan dengan topik malam ini, iaitu senario bakat negara ataupun lebih mudahnya tentang pekerjaan dalam negara kita malam ini. Baik, Dr. Sri tadi ada sebut tentang kita dah mula untuk mengawal jumlah pekerja asing di negara kita sekitar 15% daripada keseluruhan tenaga kerja di Malaysia. Namun sekarang ni kita dah seakan-akan dah terlebihlah dengan 2 juta yang dimaklumkan tadi. Jadi apa kan inisiatif kerajaan untuk memastikan pekerja asing yang kita ambil ini kita bahagikan yang mahir dan juga yang tidak mahir ini. Ya. Yang mahir ni tentunya keperluan juga kepada negara, expatriate dan sebagainya. Ya, expatriate itu memang kita galakkan sebab itu akan memberikan sumbangan yang secara langsung besar kepada ekonomi negara. Bukan mudah untuk dapat pekerja asing ya. Sebelum kita menggaji pekerja asing expatriate sebagai contoh, kita perlu sesebuah majikan tu perlu mengiklankan dalam My Future Jobs yang dikendalikan oleh Perkeso. Selepas 2 minggu kalau tak ada barulah boleh memohon. Itu pun kalau diluluskan, sebab ada proses untuk pergi membuat semakan, pemeriksaan di tapak dan sebagainya. Dan kemudian diberikan kebenaran untuk menggaji pekerja expatriate. Perdana Menteri dalam ucapan tadi menyebut bahawa kita telah memendekkan masa untuk memproses kemasukan expatriate ini daripada 87 hari kepada 5 hari. Ya, ini pantas 5 hari. Ya, 5 hari. Ya, sebab expatriate ni biasanya lebih mudah. Yang nak menggaji mereka tu syarikat yang memang berreputasi, bukannya syarikat-syarikat kecil. Masalahnya ialah kepada majikan-majikan yang menggaji pekerja asing untuk pekerja tidak mahir ni. Mereka ni kadang menggaji 3 orang, 10 orang dan sebagainya. Ya. Berbanding dengan majikan yang menggaji expatriate ni biasanya yang sangat bereputasi lah. Jadi mudah untuk kita. Kalau contohnya lah, kalau Tesla datang ke Malaysia, dia nak bawa 300 orang. Jadi takkanlah kita nak mempertikaikan sejauh mana Tesla boleh membayar 15,000 gaji mereka ni. Ya, contohnya. Bagaimana pula Datuk Sri dengan sektor-sektor yang menjadi keperluan ataupun desakan itu memang ada daripada rakyat, misalnya pembantu rumah ini. Okey. Memang isu ini kadang-kadang biar saya jelaskan, ada 5 sektor strategik yang kita dianggap sebagai memerlukan pekerja asing yang banyak. Satu, perkilangan, perlombongan, pertanian, perladangan dan perkhidmatan. Perkhidmatan tu hanya restoran sahaja.
Tapi pada 17 hari bulan Mac yang lalu telah dibekukan sehingga 31 Disember 2023. Ya, banyak pihak menulis surat pada menteri, menulis surat kepada Perdana Menteri, kadang-kadang jumpa saya dan sebagainya. Ini keputusan kabinet, bukan keputusan kementerian. Jadi kita tak boleh buat keputusan. Tunggulah sampai dibuka pada selepas 31. Itu pun kalau kerajaan nak buka. Ya. Dan untuk makluman, sebelum itu kita telah meluluskan kemasukan pekerja asing yang sangat ramai. Betul. Ya, dan pekerja asing yang sangat ramai itu belum masuk ke Malaysia lagi. Mereka diberi masa 18 bulan untuk masuk ke Malaysia. Jumlah yang saya sebutkan tadi iaitu yang mendapat PLKS, Pas Lawatan Kerja Sementara, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ialah sebanyak 1.68 juta. Ya, dan daripada jumlah tersebut kita ada lagi apa yang disebutkan sebagai parti pekerja asing tanpa izin yang ada di negara kita yang sedang melalui proses rekalibrasi, maknanya pemutihan. Daripada jumlah tersebut 800, daripada program tersebut 830,000 sedang telah mendaftar, dan kita KDN telah meluluskan 116,000 setakat inilah. Sampai tempoh bila itu, Dr.? Sampai 31 hari bulan Disember juga. Jadi kita nak tahu berapa jumlahnya. Kita tak nak pekerja asing ni dia datang ke Malaysia, satu, dia memonopoli sesuatu sektor. Ya, contohnya di pasar penuh dengan pekerja asing. Jadi kita rasa pergi negeri lain bila kita pergi pasar-pasar tertentu. Orang dirasai pun. Ataupun pergi ke sesebuah kawasan perniagaan itu. Dah dicop lah ini. Jadi saya fikir itu gambaran yang tidak baik tentang keadaan penggajian pekerja asing. Jadi yang disebutkan sebagai pembantu PRA, pembantu rumah asing ni, ini adalah satu dasar yang masih berterusan. Banyak pihak cuba berpandangan bahawa pembekuan sedang berlaku sekarang ni. Sebenarnya tak berlaku. Yang berlaku ialah kita kena tahu dari mana pekerja tu kita nak, dan kita mesti melalui ejen. Ya, dalam sistem penggajian pekerja asing, kita ada akta ejen pekerjaan ni. Jadi mesti melalui ejen. Dan ejen ini akan sentiasa memaklumkan kepada kita tentang beberapa perubahan yang berlaku di segi dasar. Yang paling ketara ialah dasar berkaitan dengan jumlah bayaran yang dikenakan. Sebab ini melibatkan MOU di antara Malaysia dengan negara sumber lah. Itu nampaknya kita akan berhenti rehat dulu untuk blok pertama ini, dan anda boleh hubungi di talian yang saya maklumkan sebentar tadi. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam ruang bicara bersama saya Hilman Jamil, dan malam ini kami berbincangkan mengenai topik kajian seperpenggal NMK ke-12, iaitu senario bakat negara. Tentunya dalam negara kita mempunyai bakat-bakat yang belum lagi kita tampilkan, dan kita tidak perlulah bersandarkan dengan pekerja-pekerja asing yang mungkin boleh diisi dengan anak-anak muda tempatan. Dan bersama saya Datuk Seri Insinyur Dr. Zani Ujang, Ketua Institut Kementerian Sumber Manusia, dan anda boleh menghubungi saya di talian 03 2604 0155 dan 03 2694 0155 untuk bertanyakan tentang isu ini. Baik, Datuk Seri, berbalik tentang pembantu rumah asing tadi, memang mahu atau tidak rakyat Malaysia perlukan pembantu rumah sebenarnya, dan mereka sekarang ini mungkin tertanya-tanya adakah dibekukan ataupun tidak. Seperti yang Datuk Seri maklumkan, sebenarnya tidak dibekukan, cuma perlu mengikut prosedur-prosedur yang telah pun ditetapkan. Mungkin boleh jelaskan, Datuk Seri. Dua sektor yang tak dibekukan ialah expatriate, yang keduanya ialah pembantu rumah asing, PRA. Pembantu rumah asing ni didefinisikan, ini panjang definisinya, seseorang yang diambil bekerja berhubung dengan kerja di sesuatu tempat persendirian, yang tidak berhubung dengan mana-mana perniagaan atau profesi yang dijalankan oleh majikan dalam tempat tinggal itu, dan termasuklah tukang masak, pembantu rumah, ketua babu, jururawat kanak-kanak, pembantu rumah lelaki, pembantu pemandu, tukang kebun, tukang basuh, tukang cuci dan sebagainya lah, ya. Jadi ini adalah definisi pembantu
rumah asing. Sekarang ni lebih daripada 90,000 ada. Dan ini tidak ada pembekuan dibuat. Bagi untuk kita faham, sejak tahun khususnya pada tahun 1990 pembantu asing ni banyak masuk ke Malaysia, dan saya fikir yang pihak masyarakat kena tahu, mendapatkan pembantu asing ni tak boleh secara Arang. datang dulu kemudian digaji, diuruskan pekerjaan, itu tak boleh. Kita mesti melalui ejen, ya, sebab ini telah dibuat kerjasama. Maksudnya diuruskan di negara tu dulu, ya, dan baru masuk. Mereka datang ke sini dalam keadaan mereka telah ada majikan. Ini berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai forced labour ataupun buruh paksa. Sebab pihak Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak juga dapati ada banyak kes yang melibatkan mereka yang masuk kemudian ni dijadikan buruh paksa. Ada yang tak dibayar gaji sampai 9 tahun. Ada yang tak dibenarkan keluar pada rumah. Ini semua perkara-perkara yang berlaku pada tahun ni yang dapat diselamatkan. So perkara-perkara ini sangat menyedihkanlah bagi kita. Sebab itulah kerajaan Malaysia pandang serius hal ni. Ada satu laporan yang dikemukakan oleh kerajaan Amerika Syarikat yang setiap tahun tentang dipanggil tip report berkaitan dengan pemberdagangan manusia, ya. Dan Malaysia pada kedudukan tahun ni meningkat sikitlah daripada tier 3 kepada tier interim antara 2 dengan 3. Ya, sebelum tahun lepas kita tier 3. Maknanya masyarakat kita secara keseluruhan memandang ringan perkara-perkara yang melibatkan buruh paksa. Dan itu adalah salah yang saya sebutkan daripada awal tadi, bahawa bila kita dapat pekerja asing mudah untuk dikawal, sebab mereka ni kerja dengan kita pegang pasport dia. Pegang pasport tu salah. Itu adalah salah satu daripada kriteria buruh paksa. Ada 11 kriteria. Tak bayar gaji, lewat bayar gaji, tak bagi allowance lebih masa, lagi pegang pasport pun tak boleh. Tak boleh. Begitu juga bayar gaji mestilah masuk ke dalam akaun bank, bukannya boleh pegang dulu dan sebagainya. Ada 11 kriteria lah, saya lupa apa kriteria tu. Jadi ini kriteria yang membolehkan kita memahami bahawa mendapatkan pembantu rumah asing ataupun pekerja asing itu memang satu perkara yang perlu, tapi jangan sampai kita menjadi negara di mana dikenali sebagai buruh paksa lah. Sampai bila negara kita ni memerlukan pembantu rumah asing, atau kita wujudkan sendiri sistem kita pembantu rumah tempatan ini dengan kadar gaji yang mungkin mungkin itu satu inovasi yang ada. Ya, itu satu inovasi kepada anak-anak muda. Mungkin kaedahnya lebih profesional. Contohnya macam di Jepun, di Amerika Syarikat. Negara maju dah buat kan. Mereka datang bekerja pada katalah 4 jam sehari. Bersihkan rumah dan sebagainya, tak tinggal bersama. Dan mereka datang kemudian tu kita belum ke tahap tu dah, Dr. Sri. Ada yang dah mulakan. Ada yang dah mulakan, tapi saya fikir tak profesional. Masih ada lagi isu-isu seperti kehilangan barang di rumah. Ialah orang ni yang datang tu bukan orang yang sama. Dia sentiasa bertukar ganti. Kita ada jadual dia. Dia ikut kita bekerja menggaji syarikat kan, kadang pekerja syarikat. Dan kita nak tinggalkan rumah, orang pegang kunci, itulah berani tak berani kita berada dalam situasi tersebut. Dan kalau kita lihatlah dengan pelancaran baru ini, Plan Induk Penyusunan Baru Negara, NIMP 2030, tentunya negara akan lebih fokus kepada industri-industri memerlukan tenaga mahir. Dan adakah kita bersedia, Datuk Sri, untuk kita ke arah 2030 ini? Saya sangat positif lah bagi saya. Masa saya belajar di universiti dulu, masyarakat bertanya, keluarga saya bertanya, apakah boleh lulus pengajian dalam bidang kejuruteraan, sebab ketika itu ramai anak-anak Melayu belajar dan fail dan gagal dalam bidang kejuruteraan. Tapi pada ketika itu kita diberi semangat, kalau orang gagal, kita kaji kenapa kegagalan berlaku, dan insya-Allah kita boleh lulus.
dan bukan saja lulus, sebahagian besar daripada generasi saya berjaya dengan cemerlang. Jadi yang penting ialah cabaran diberikan dan anak muda kita ini, saya fikir di Malaysia ini sangat mudah dilatih. Ini pengalaman saya mengajar di universiti. Ya. Sangat mudah dilatih berbanding dengan banyak negara sebab kita ada perasaan untuk bersaing, kita ada perasaan untuk maju dan kita tahu untuk maju itu kita perlu bekerja kuat. Ya. Saya fikir itu tertanam dalam pemikiran anak-anak muda kita. Dan saya nak sentuh juga Datuk Seri tentang dasar gaji minimum. Ya. Yang sering kali diperbincangkan untuk kali ini KSM adakan perintah gaji minimum ataupun PGM yang telah pun ditetapkan pada 2022 secara statik ataupun ada penambahbaikan lagi yang akan dilakukan? Setiap 2 tahun kita kena kaji. Ini 1,500 yang berkuat kuasa tahun ni adalah peningkatan RM300 berbandingan sebelumnya 1,200. Sebelum tu 1,000. Ya. Kita bermula Akta Majlis Perundingan Gaji Negara ni pada tahun 2012. Dan pada ketika itu telah ada perundingan dengan tiga pihak, kerajaan, majikan, pihak pekerja dan duduk semeja bincang tentang apakah gaji yang sepatutnya ada dan yang diberikan. Jadi 1,500 ni adalah pada tahun semasa ni. Dan kita telah memulakan perundingan dan proses memulakan perundingan untuk melihat gaji pada tahun 2025 pula. 2025. Ya, untuk pelarasan gaji minimum yang akan datang. Dan tadi dalam salah satu anjakan dalam KSP RMK 12 ni ada disebut tentang model gaji progresif ini. Ya, gaji minimum tu yang di bawah. Di dalam sistem pekerjaan di Malaysia yang kita panggil MASCO, MASCO ialah Malaysia Standard SC Classification of Occupations. Dalam tu ada 9 tahap. Tahap yang ke-9 yang paling rendah tu ialah pekerja am. Ini yang pekerja yang dibenarkan buat masuk melalui visa pas lawatan kerja sementara tu, PLKS. PLKS ini maknanya gaji paling murah, paling rendah sekali minimum ialah 1,500 dan kita ada 8 tingkat ke atas. Ya, dan tingkat ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 itu adalah pekerja separa mahir. Dan yang 1, 2, 3 itu adalah pekerja mahir. So apa yang saya sebutkan, untuk kita menjadi sebuah negara maju, kita mesti mempertingkatkan pekerja mahir kita. Betul. Sekarang ni 29% yang dalam ucapan yang Ahmad Berhormat menyebut tadi 29%, kita nak jadi 35% pada tahun 2030. Nampak kecil tapi kita melibatkan berjuta orang. Dan yang nak ditingkatkan tu ialah pekerja semasa, bukannya yang baru masuk dalam arena pekerjaan. Jadi maknanya kita perlu adakan sistem latihan yang teratur, dan sistem latihan teratur ini membolehkan mereka ini berganjak naik ke atas dari segi kemahiran. Dan ada 2 laluan. Satu laluan akademik, maknanya mereka yang tak ada kelayakan pergi belajar ke universiti, buat diploma, buat ijazah dan sebagainya, atau mereka boleh melalui sistem kemahiran mendapat sijil-sijil kemahiran Malaysia, SKM. SKM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sekarang ni telah ada. Kita sekarang usahakan untuk 7 dan 8, SKM 7 dan 8. SKM 7 ini setara dengan masters. SKM 8 setara dengan PhD. Jadi separuh orang yang deep water divers semua tu kan, dia start dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang dah jadi instruktor yang buat kerja-kerja tertentu sambil melakukan penyelaman itu. Mereka mungkin dah SKM 8, gaji mereka mungkin 30,000, 40,000 sebulan lah. Tentunya Datuk Seri, untuk meningkatkan tahap kemahiran pekerja-pekerja Malaysia ini, tentunya upskilling dan juga reskilling itu perlu dilakukan. Mungkin Datuk Seri boleh kongsi sedikit untuk yang KSM tawarkan bagi program ini. Yang ada ialah yang paling mudah sekali ialah setiap pekerja dalam sektor swasta yang melebihi 10 orang dalam sebuah majikan, mereka perlu mencarum dalam HRD Corp, ya, sebanyak 1% daripada gaji. 1%. Dan mereka mesti
mendapatkan balik duit tersebut. Kalau tidak, duit tersebut akan terperangkap lah. Ya. Jadi maknanya mereka perlu menjalani latihan. Dan latihan itu dibuat di pelbagai peringkat. Ya, boleh melalui HRD Corp platform. Kita ada banyak kursus-kursus yang ditawarkan yang mendapat pengesahan. Maknanya bila dapat pengiktirafan tu, mereka boleh claim duit tu lah. Jadi maknanya duit diletak dulu, pergi berlatih, kemudian kita claim. Kita dapatkan kembali duit tersebut. Dan ini secara tak langsung akan buat reskilling. Di negara seperti Singapura, caruman sampai 4%. 4%. Kalau lah gaji sebulan 10,000, 4% untuk caruman dalam HRD Corp equivalent, maknanya mereka simpan 400 ringgit, 400 US Sing dollar a month untuk tujuan latihan. Jadi secara tak langsung duit ni cukup untuk meningkatkan kemahiran mereka dari masa ke semasa. Dan jangan kemahiran yang hanya melibatkan soft skill dan sebagainya. Yang sebaik-baiknya ialah kemahiran yang meningkat dari segi SKM tu, sijil kemahiran Malaysia tu, ya, yang kita boleh kumpulkan dan akhirnya kita mungkin boleh, walaupun tak pergi ke universiti, kelayakan kita itu sama dengan kelayakan seorang yang pergi ke universiti. Datuk Sri mungkinlah bekas tokoh akademik dan juga sekarang ni terlibat dalam kementerian dan sebagainya. Melihat fenomena sekarang ini ataupun situasi semasa, anak muda lepasan SPM baru-baru ni 2022, kabarnya 70% yang 50% tidak menyambung pengajian. Ya, tidak. Saya kenapa Datuk Sri melihat ini? Saya melihat ini sebab saya fikir ada cara lain untuk belajar. Dan anak muda kita pun kadang-kadang kita pun tertanya-tanya bagaimana mereka boleh mahir dalam beberapa hal. Contohnya macam ICT, ya, buat software dan sebagainya, padahal mereka tak pergi ke universiti pun. Ini disebabkan oleh pelbagai kaedah pembelajaran secara maya ni yang saya fikir sangat efektif lah. Jadi kita jangan menyalahkan semua pihak. Mungkin mereka nampak pergi ke universiti ataupun belajar tinggi itu tak nampak dari segi pulangannya dalam tempoh yang terdekat. Mungkin bila mereka dah dewasa sedikit, mereka nak pergi ke universiti. Dan universiti kita sekarang pun ada universiti yang secara maya. Kan tak perlu duduk pergi ikut kuliah berhari-hari, ya, daripada pagi sampai ke malam. Saya melihat secara positif mereka ni boleh ditawarkan dengan kemudahan-kemudahan latihan yang pelbagai. Dan kalau kita tengok dari segi yang menjadi hal dibincangan dengan hangat di kementerian kami sekarang ni ialah tentang ekonomi gig. Betul. Daripada 18 juta pekerja di Malaysia ni, golongan pekerja di Malaysia ni, yang bekerja di sektor swasta kira-kira 10 juta. Ya, kira-kira 10 juta berdasarkan kepada caruman mereka dalam Perkeso. Ya. And then daripada situ 1.6 juta bekerja dalam perkhidmatan awam. Kita ada lebih, katalah sebab kita tak dapat jumlah 7 juta lagi lah. Ada 7 juta lagi. Daripada 7 juta ini, daripada kajian yang kami buat dan perbincangan kami buat, ada 3 ke 4 juta kerja dalam sektor gig. Tapi tidak semestinya mereka bekerja full time. Yang full time, yang sepenuh masa tu mungkin lebih kurang dalam 800,000. Ya, yang selebihnya ni mereka yang apabila perlu bekerja. Dan sektor gig ni ada 20. Bukannya e-hailing dan p-hailing saja. Jadi artis, betul, jadi pelukis, macam-macam lah, penyanyi, industri kreatif, jadi pelakon, jadi apa, banyak yang tergolong dalam pekerja gig ini. Dan isu pekerja gig ini, mereka ni ada empat kriteria lah. Satu, freelancing, bebas. Yang keduanya, mereka ni on job demand. Dia bukannya dia sentiasa ada kerja. Ada ketikanya ada kerja, tapi sekali dapat kerja tu mahal dapat. Contohnya kalau dia menyanyi kan, sekali menyanyi tu dapat 10,000. Okey, rehatlah 2-3 hari. Kan 2-3 minggu. Kan dapat lagi sekali 10,000 lagi. Jadi kalau dapat dua kali menyanyi sebulan dapat 20,000.
contohnya, ya. Dan apabila kita lihat secara keseluruhan, ada di antara mereka ni yang berminat dalam sektor informal ini ataupun gig ini, ya, di mana pendapatan mungkin tinggi ketika ada permintaan yang tinggi. Ya, contohnya ketika nak musim-musim perayaan, mereka jual baju, jual ini online. Ini bermusim lah Datuk Seri. Bermusim. Tapi jumlah yang mereka bekerja tu dalam tempoh 3 bulan itu boleh mencukupi setahun ni. Setahun orang kerja biasa. Betul. Jadi yang selebihnya itu mereka buat kerja-kerja lain yang berkaitan. Dan ini jadi trend di Amerika juga, ya, di UK, dan sedang menyerap masuk di banyak tempat, khususnya di Indonesia. Contohnya kalaulah kita ada pengikut di media sosial, katalah pengikut saya 5 juta. Saya mungkin dapat daripada media sosial itu sejumlah wang yang Itu besar. yang berlaku sekarang Datuk Seri. Anak muda lebih minat untuk melakukan industri gig ni kerana pulangan yang cepat. Ya. Adakah dia sihat Datuk Seri untuk negara kita? Bergantung kepada orang yang berkenaan, tapi kita juga perlukan content developer ni, content provider ni. Kita tak nak hanya kita melihat konten daripada luar negeri saja, kan. Jadi sebahagian daripada, bergantung kepada apa yang dikemukakan atau apa yang ditawarkan dalam perkhidmatan mereka lah. Dan tentunya Datuk Seri, kalau kita imbas kembalilah apa yang telah kerajaan lakukan setakat ini 8 bulan ini, dari segi 9 bulan. 9 bulan lah masuk ke 9 bulan ini, pelbagai isu melibatkan pekerjaan, keadaan upah telah pun ditangani Datuk Seri Anwar dengan cukup berhati-hati dan juga baik sebenarnya. Datuk Seri melihat untuk ke depan ni, ada yang mengatakan Malaysia ni masih lagi underpay. Ya. Underpay. Kita masih. Masih underpay. Masih. Saya fikir sekurang-kurangnya sekali ganda berbanding dengan. Bagaimana kita nak mengubah itu? Saya senang mudah begini je. Kita ada tarikan daripada negara-negara luar di mana anak muda kita rasa lebih sesuai bekerja di negeri di Timur Tengah, di Singapura dan sebagainya. Sistem pekerjaan kita dan kadar upah kita mestilah kompetitif. Sebab 20 tahun dulu negeri-negeri ini lebih kurang Malaysia saja dari segi kadar upahnya. Ya. Jadi kalaulah mereka telah naik 10 kali ganda, maknanya maknanya kita perlu adjust di peringkat kita. Sebab untuk menjadi negara maju, antara tandanya ataupun antara kriterianya ialah pendapatan kita tinggi. Dan bagaimana kita nak memberikan pendapatan tinggi kepada masyarakat kita. Itu persoalan yang pentinglah yang ditangani dalam kajian separuh penggaraan Rancang Malaysia ke-12 ni. Dan Datuk Seri melihat kajian KSP RMK12 ini untuk Kementerian Sumber Manusia ni dapat realisasikan dengan apa yang ditarget? Ya. Kita memang itu yang kita sedang lakukan, dan itulah yang menjadi perhatian kita. Cuma kementerian seperti Kementerian Sumber Manusia ni melibatkan dasar-dasar yang banyak. Kita ada 28 akta untuk makluman lah, berbanding dengan kementerian-kementerian besar yang saya pernah jadi ketua siasat kementerian. Kadang tu ada 3 akta, 4 akta saja. Itu banyak akta. Maknanya apa saja yang kita nak buat tu perlu ditegaskan menerusi akta, dan ada hukuman kalau tak mengikuti dan sebagainya. Maknanya apa? Maknanya dalam masyarakat kita dia tak cukup dengan arahan-arahan ataupun garis panduan atau best practices. Dia mesti diaktakan, dan kalau tak ikut ada penaltinya. Ada hukumannya. Ini berkaitan dengan kemudahan kepada pekerja, kemudahan kepada masyarakat kita secara keseluruhannya. Dan saya fikir kita kena cakna perkara ni. Contohnya, mulai tahun ni kita memberikan paternity leave atau cuti paternity kepada bapa 7 hari bagi isteri yang bersalin. Ya. Untuk isteri pula telah dinaikkan daripada jumlah sebelum ni kepada 98 hari. Untuk makluman, Malaysia ialah negeri yang terakhir di ASEAN, di rantau ASEAN ni, yang melaksanakan paternity leave. Dan kita hanya 7 hari, di Singapura 2 minggu, ya. Di Indonesia sebulan. Ya, jadi kita rasa kita dah okeylah. Dari segi hak sebagai pekerja di Malaysia ni kita masih jauh ketinggalan berbanding dengan negara-negara maju, termasuklah jiran-jiran di rantau ASEAN ini. Dan tentunya
apabila Perdana Menteri membentangkan KSP ni dan melihat ke arah yang disasarkan itu, cabaran tentu ada, Datuk Seri, khususnya dalam kita mengambil skop sumber manusia ini, penguatkuasaan dan sebagainya. Kita dah melaksanakan akta itu dengan baik mungkin. Ya, kita perlu juga penambahan misalnya pembantu rumah asing dan sebagainya. Jumlah pekerja ya. Dari segi standard pertubuhan buruh antarabangsa ILO, setiap orang pekerja inspektorat buruh ini perlu mengawasi 20,000 orang. Bagi standard seperti Malaysia lah, bagi negeri maju itu setiap 10,000 orang. Tapi sekarang ni kita hampir 38,000 orang. Jadi kita jatuh kepada standard ataupun pada tahap negeri-negeri yang mundur lah dari segi pengurusan perburuhan dari konteks pengawasan pemeriksaan disebabkan bilangan pekerja tu. Dan inspektorat ya. Dan seperti yang Datuk Seri umumkan di awal siaran tadi tentang bakat ni, tentunya kita tidak boleh lupakan lah golongan yang cukup penting, iaitu golongan wanita. Mungkin Datuk Seri melihat penyertaan wanita di Malaysia penyertaan ni. Wanita di Malaysia hanya 62% dalam sektor pekerjaan, dan kerajaan nak meningkatkan sehingga 80%. Ada 2-3 cara kita nak buat. Satu ialah pastikan yang di tempat kerja ni ada kemudahan untuk kindergarten, nursery, kindergarten. Jadi sekurang-kurangnya mereka, golongan wanita ni pergi bekerja bersama dengan anak-anak mereka. Tak ada isu lah nak tak ada isu. Ya? Dan banyak syarikat telah buat ataupun banyak majikan telah menyediakan perkhidmatan tersebut. Saya fikir dalam sektor awam ni biasalah. Pejabat saya tu pun ada. Pejabat sebelah dekat Putrajaya di mana saya bekerja tu pun ada. Kemudian yang keduanya, kita pastikan tidak berlaku diskriminasi gaji kepada golongan wanita. Kalau banyak negara, gaji wanita tu rendah berbanding gaji lelaki sebab wanita ni selalu cuti. Kadang-kadang tu tambah dengan maternity leave lah dan sebagainya. Dari segi akta tak boleh membedakan antara gaji lelaki dan perempuan. Walaupun ada laporan terkini yang minta saya Kementerian Sumber Manusia buat penjelasan, katanya ada majikan yang membedakan. Itu saya kena semak lah. Saya pun tak ada bukti-bukti yang jelas. Dan tidak dilupakan juga Datuk Seri, golongan orang kurang upaya ni, kabarnya akan ditingkatkan akses pekerjaan mereka ni, dan juga akan dimasukkan juga, disepadukan dalam portal My Future Jobs ni. Ya, kita perlukan 1%. Kementerian seperti kementerian kami 1% lah. Banyak majikan tak melihat OKU ni sebagai aset ya, yang ini. Saya fikir perkara ni harus dilihat semula dan kita akan kuatkuasakan. Selain itu, kita juga ada nak melihat golongan bersara 60 tahun ke atas. Ya, sebab usia pencen kita 60. Dan semalam tadi yang Perdana Menteri menyebutkan tentang kita akan jadi negara tua dalam tempoh yang tak jauh daripada sekarang. Dan salah satu pada cara kita untuk pastikan yang setiap pihak memberikan sumbangan itu ialah selepas pencen, usia bersara itu mungkin difikirkan kembali, tapi buat masa ni selepas 60 tahun kita beri ruang kepada mereka untuk bekerja dalam sektor-sektor lain ataupun majikan yang lain. Secara kontrak lah. Secara kontrak ya. Kalau kita tengok di Singapura contohnya, yang bekerja pembersihan di lapangan terbang, semua warga tua mereka. Fast food restaurant ya. Dan Datuk Seri ada sebut tentang latihan oleh KSM dan sebagainya, dan kita tidak harus abaikan juga TVET ini yang pastinya pelbagai kementerian ada 12, programnya. Ada 12 kementerian yang mengendalikan pelbagai macam latihan menerusi program TVET. Kementerian Sumber Manusia merupakan kementerian sekretariat yang mengendalikan semua, dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi sebagai pengurusinya. Jadi mesyuarat kita yang akan datang ni, insya-Allah kita akan buat bulan 10 ni. Dan antara perkara yang akan kita bincangkan ialah tentang portal kita. Saya nak bagi tahu awal lah sebagai at least orang tahu akan datang. Betul. Selama ni
apabila kita keluar dari sekolah ataupun cikgu guru-guru di sekolah mengingatkan anak murid mereka supaya pergi kepada UPU, unit pengambilan universiti lah. Ini secara tak langsung masuk ke politeknik dan ke universiti ataupun college community. Kita dalam proses untuk buat UPTVET. Unit pengambilan TVET yang merangkumi semua kementerian. Jadi sepadukan dalam tu. Ini arahan yang Mak Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi maknanya kalau orang nak kursus contohnya nak mendandan rambut, senang cari je. Ataupun nak kedai gunting rambut, dan sekarang ni kan anak-anak muda kita ramai yang suka gunting rambut. Latihan kat mana dapat? Masuk gunting rambut, kursus gunting rambut 6 bulan di mana? Kadang-kadang kita tak nak keluar daripada negeri kita nak dekat. Betul. Kalau orang boleh tu pilih di lah. Melaka, berlatih di Melaka lah. Jangan Melaka berlatih di Perlis. Jadi ada masalah dari segi itu bila akan dilancarkan Datuk? Saya dah dimaklum. Kita akan bentangkan ke Majlis Tibet dulu. Kita dah buat secara rintisnya, kita dalam proses untuk menyiapkan. InsyaAllah tahun ni jugalah. Dua kementerian akan, daripada 12 tu dua kementerian akan bermula dulu. Ya. Satu menarik juga dan sebenarnya sistematik lah. Ya, sistematik. Seperti UPU juga kan? Ya, seperti, dan sebut saja kursus apa. Betul. Kita berbanding dengan UPU, kita kena belajar tu 4 tahun. Betul. Ya, 3 tahun. Ini kursus dia 3 bulan, 2 bulan, setahun. Bergantung pada kursus lah. Ya. Menarik. Baik, nampaknya Datuk Sri dah hampir sejam sebenarnya. Ya. Kita berdiskusi tentang RMK12 senario bakat negara ni. Mungkinlah terakhir Datuk Sri 5 minit berbaki ini. Ya. Apa harapan Datuk Sri dengan kajian sepenggal yang telah pun dilaksanakan ini, dan khususnya untuk sumber manusia negara ni, bakat negara ni? Saya tidak melihat Malaysia lemah dari segi pengurusan bakat. Saya melihat bahawa peluang yang ada tu tak digunakan sepenuhnya. Jadi orang seperti anak-anak muda yang ada, kita yang ada dalam majlis ini, saya fikir kita mempunyai kepakaran, kita mempunyai kebolehan yang luar biasa. Kalaulah kita pergi ke banyak negara sekarang ni, rakyat Malaysia tu digaji kerana 3D tadilah. Kalau nak letak jam di bangunan paling tinggi di Arab Saudi, yang buat yang 3D itu orang Malaysia. Sebab apa? Sebab gajinya tinggi. Ya, jadi kita mestilah menyediakan peluang pekerjaan dalam 3D ke dan sebagainya, tapi gajinya tinggi. Kalau kita pergi ke banyak negara juga, kita dapati kalaulah dalam bidang oil and gas itu, mungkin kita akan berjumpa dengan jurutera kanan daripada Malaysia. Ya, ini adalah sektor-sektor yang bagi kita 30 tahun dahulu sesuatu benda yang sangat asing bagi rakyat Malaysia. Tapi disebabkan oleh sifatnya rakyat Malaysia ni rajin belajar, dan pelajar kita pula sentiasa nak bersaing dengan pelajar asing dan sebagainya, dan terbukti kita boleh melakukan hal tersebut. Jadi saya sangat positif. Sumber manusia sangat penting dan rakyat Malaysia sangat produktif, saya fikir, jika diberi peluang yang sebaiknya. Jadi pihak majikan, tolong jangan ambil jalan mudah dengan mengambil pekerja asing yang murah gajinya. Secara tak langsung pekerja ini memang baik untuk jangka masa pendek, tapi mereka ini juga menyebabkan kita nilai ringgit menurun. Apabila nilai ringgit nak naik ke atas, mereka akan mula menghantar wang mereka. Sebenarnya kerugian juga untuk negara. Secara tak langsung nilai ringgit kita banyak akan menurun. 2 bilion satu bulan ya. Baik, nampaknya Datuk Sri, kita pun dah nak ke penghujung siaran. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Sri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, atas perkongsian dan juga pencernaan tentang RMK12 senario bakat negara ini. Dan pastinya setiap negara mempunyai masalah yang tersendiri, dan seperti yang Datuk Sri katakan, kalau boleh kita kurangkanlah kebergantungan kepada pekerja asing selagi mana bakat muda tempatan itu kita asah dan kita cungkilkan kepada bidang-bidang yang kita lihat mempunyai potensi untuk membangunkan negara pada masa depan. Dan saya nak kongsikan juga, sebenarnya Perdana Menteri berkata pada KSP kali ini, kerajaan akan turut memantapkan sektor
dan industri dengan pertumbuhan dan nilai yang tinggi bagi mempercepat reformasi struktur ekonomi yang meliputi 5 bidang. Industri berasaskan peralihan tenaga, industri berasaskan teknologi dan digital, industri elektrik dan elektronik bernilai tinggi dan juga industri pertanian asas tani serta industri nada bumi. Inilah fokus kita menjelang NIMP 2030. Tidak lama lagi, hampir 7 tahun saja lagi. Adakah kita bersedia? Sama-sama kita usahakan ke arah itu. Ya, teruskan saja untuk Ruang Bicara malam ini. Saya Iman Jamil. Jumpa lagi. Salam Malaysia Malam ini. Assalamualaikum.